Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan, dan yang paling penting Allah telah menyampaikan kita sampai ke hari yang ke-7 Ramadan, dan kita mengharapkan hari yang ke-7 ini di antara hari yang terbaik untuk kita melakukan amalan-amalan soleh yang menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah keadaan hidup kita, yang mana kita tahu bahawa Ramadan ada 30 hari dan sekarang dah masuk hari ke-7, begitu cepat. Ya, dan usia kita pun begitu juga, ya, berlalu dengan begitu cepat. Setiap kali perjalanan harian kita berlalu, maka setiap kalilah umur kita menjadi pendek. Dengan arti kata lain, ajal tidak akan bergerak, tetapi umur kita yang bergerak. Begitu juga Ramadan, akhir dia tak akan bergerak, tetapi kita yang berjalan terus, ya, dengan Ramadan sampai 30 nanti. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, inilah perjalanan hidup yang tidak boleh dinafikan. Setiap yang hidup akan bertemu dengan pencipta bila-bila masa. Cuma Rasulullah mengatakan kebanyakan umur umat aku 60 ke 70 sahaja, ya, hijrah. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan satu persoalan, walaupun dah hari ke-7, namun kita akan membincangkan tentang Ramadan, kelebihan yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama, seperti mana yang tertulis di sini, bulan turunnya Al-Quran. Ya, Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Cuma dia ada perbahasan sedikit. Ya, bulan yang diturunkan, bulan yang Ramadan ni, Ramadan dulu ada, sebelum Rasulullah Ramadan pun ada. Tetapi apabila Rasulullah SAW diutuskan menjadi Nabi, maka Ramadan menjadi special padanya. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan di dalam bulan itu. Di dalam bulan itu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Tetapi kalau kita tengok dalam kalender kita, nuzul Quran, yakni nuzul ni Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Kenapa pula malam Lailatul Qadar? Sedangkan kita tahu malam Lailatul Qadar tu 21, 23, 25, 27, 29, malam yang ganjil. Sedangkan nuzul Quran pada 17, kan? Di mana ianya menjadi perbahasan yang paling penting. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu ialah pada diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, dari Lauh Mahfuz itu yang telah Allah tetapkan di satu tempat, hanya Allah yang mengetahui, nun di atas langit sana. Dia letakkan, diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, satu tempat di langit yang pertama, di atas langit yang pertama. Maka diturunkan satu serentak di situ. Kemudian barulah turunan yang pertama itu ke muka bumi kepada Rasulullah pada malam pada malam 17 nuzul Quran yang dikatakan begitu. Okey, ala kulli hal, yang paling penting apabila Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik daripada malam-malam yang lain, yang mana amalan pada malam itu adalah 1000 bulan. Dan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, menjadikan bulan yang terbaik, bulan yang istimewa, bulan yang terpilih bagi kita umat Islam. Ya, oleh kerana itu bulan Ramadan pahala begitu banyak dan pengampunan. Kemudian apabila Al-Quran itu diturunkan di bumi Mekah, maka Mekah menjadi Ummul Qura, ibu bagi bandar-bandar. Bila Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya, ketua para nabi. Dan Al-Quran itu diberikan kepada umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi umat yang terbaik jika mereka membacanya dan beriman dengannya. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang keluar
untuk manusia di muka bumi ini. Jadi ini dia. Baik, hari ini kita lihat berkaitan dengan Ramadan, yang mana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Okey. Ini di antara yang pertama yang mengisyaratkan di antara perkara yang terbaik pada bulan Ramadan, Al-Quran itu diturunkan, dan kita mengetahui bahawa Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran pada tiap-tiap kali Ramadan. Ya, kecuali pada hari tahun kematian dia mengkhatamkan 2 kali pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tinggalkan Al-Quran, kerana ia hubungan kita dengan Allah yang terbaik. Ya, cuba menjadi orang yang mahir dalam Al-Quran, kerana mereka ini akan terpilih di akhirat kelak. Tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran yang mana ianya akan diarahkan untuk kita membacanya di akhirat kelak. Seperti mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, apabila kita berada di akhirat kelak, lalu dikatakan, rattil kama rattaltal Qur'ana fid dunya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran seperti mana kamu baca di dunia. Ya, alangkah rugi jika kita tak membaca. Tak apa, belajar, cuba belajar, kita dapatkan. Ya, paling kurang kita mau nak membaca sedikit dah merupakan rahmat yang besar. Dikatakan baca, lalu orang itu membaca. Kemudian bila dia baca, dia terhenti. Lalu dikatakan irqi, tambahkan. Lalu dia baca lagi. Lepas tu dia terhenti. Dan lepas tu dikatakan irqi, dia tak boleh dah. Seolah-olah dia tidak pernah khatam Al-Quran di dunia ini. Ya, rugi. Lalu dikatakan kepadanya, di sinilah tempat syurga kamu yang kamu duduki. Daripada 100 tingkat syurga itu dibahagikan, di sini datang qaul ulama yang mengatakan dalam Al-Quran itu ada berapa ribu ayat. Maka dalam beribu ayat itu, di bawah 100 tingkat syurga, tingkat itu bergantung kepada kita baca had mana. Ya, sampai mana kita baca. Kalau kita pernah mengkhatamkan Quran, Masya Allah, busyra bagi kita, khabar gembira bahawa mudah-mudahan syurga Firdaus milik kita. Ya. Tetapi kalau tak pernah, kita katakan cubalah. Ya. Baik, ini dia kelebihan Al-Quran yang jangan kita tinggalkan. Bahkan bagi kita yang membaca Al-Quran ataupun anak-anak yang kita ajar membaca Al-Quran, bahkan sampai menghafal Al-Quran, mak bapak dia tidak akan disia-siakan di akhirat kelak. Dia ada 2 kategori. Orang yang memberikan anak-anaknya membaca Al-Quran, dia akan menyaksikan di akhirat kelak amalan-amalan yang dia tidak sangka. Lalu dikatakan, mana datang amalan ini? Lalu dikatakan, ini adalah anak-anak kamu, amalan kamu yang kamu lakukan dengan mereka membaca Al-Quran. Dan diberikan pakaian mahkota yang paling istimewa di syurga sana. Ya, pakaian yang istimewa ini diberikan kerana anak-anak membaca Al-Quran. Sayang jika kita tidak mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Ya, baik. Kemudian kita lihat nombor 2, bulan yang dibukakan pintu syurga dan ditutupkan pintu neraka dan diikatkan syaitan-syaitan. Yang mana dalam bab ini, kita bila baca hadis ni, masyhur dah hadis ni akan dibaca pada awal bulan Ramadan. Yang mana apabila idza ja'atir Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu syurga. Ya, ada berapa pintu syurga? Ingat tak? Ada berapa? Tuan-tuan dan perempuan, cuba ingatkan. Kenapa bukan saya kata apa-apa, waktu kita nak beli rumah dulu, kita mesti tahu sifat rumah yang kita nak. Ya, pintu dia macam mana, tingkap macam mana, berapa bilik, semua berapa toilet. Kita akan tanya. Dan kita akan letakkan dalam minda kerana kita nakkan rumah tersebut. Ini kan syurga yang bakal kita duduk kekal abadi. Dan ianya bukan main-main. Bahkan ia adalah keimanan kita bahawa syurga wujud dan kita kena
capaikan cita-cita kita untuk menjadi penghuni syurga. Dan syurga itu ada 8 pintu. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis tentang 8 pintu syurga. Dan juga neraka ada 7 pintu supaya kita menjauhi neraka. Jadi 8 pintu itu di antara pintu syurga yang bakal kita lihat nanti. Hadis-hadis yang berikutnya istimewa kepada orang yang puasa. Baik. Bila datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, mengisyaratkan di sini bahawa keberkatan juga dibuka. Apa juga dibuka? Amalan-amalan soleh yang betul-betul mengikuti Rasulullah akan menjadi amalan yang terbaik pada ketika itu. Oleh kerana itu, 8 pintu syurga terbuka itu juga menggambarkan bahawa rahmat Allah begitu luas pada orang yang berpuasa. Dan juga pintu neraka ditutup. 7 pintu neraka ditutup. Dan diikat syaitan-syaitan, menggambarkan bahawa asalnya maksiat itu tidak akan berlaku. Kerana syaitan-syaitan diikat. Tetapi yang menjadi masalah, kerana bila maksiat itu berterusan sampai hari diikatnya syaitan, kita yang berterusan melakukan amalan-amalan yang mengikut syaitan itu, maka rugilah kita. Ya. Kemudian yang ketiga, bulan yang dibukakan pintu pengampunan seluas-luasnya. Bulan puasa adalah, bulan Ramadan adalah bulan yang dibuka pintu pengampunan seluas-luasnya. Dalam bab itu disebutkan dalam satu kisah sewaktu Rasulullah SAW menaiki mimbar. Mimbar dia ada 3 tingkat. Sewaktu dia naik, selalu dia naik, tidak pernah dibuatnya. Tapi kali ini dia naik, dia membacakan amin. Amin, amin. Yakni 3 tingkat, 3 kali amin. Lalu apabila dia turun, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mengatakan amin? Sedangkan kami tak pernah lihat kamu mengatakan amin sebelum ini. Lalu dia mengatakan, Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril mengucapkan, rugilah wahai Muhammad. Sesiapa yang dapat masuk bulan Ramadan seperti kita, habis bulan Ramadan, namun dosa kita tidak diampunkan. Ya, rugi. Sangat-sangat rugi. Kerana bulan Ramadan, bulan yang pengampunan dosa dan pembebasan hamba-hambanya dari neraka. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya, ya, kita cuba mendapatkan amalan-amalan terbaik, ya, pada bulan Ramadan. Baik. Yang keempat, pahalanya terlalu besar, ganjarannya hanya Allah yang mengetahui. Di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amsalha ila 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخلوف فم الطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري dan Muslim. Maksudnya, setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran 10 kali ganda sehingga 700 lipat kali ganda. Ini amalan kita. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyebutkan kita sebagai seorang Muslim, ya, insya-Allah perjalanan hidup kita 24 jam semua dalam amalan-amalan soleh. Walaupun kita tidur, walaupun kita rehat, walaupun kita buat sesuatu yang tidak melanggar syariat, semua mendapat pahala. Disebabkan kalimah syahadah kita sebutkan, ataupun disebabkan kita lahir sebagai seorang Muslim, ya, sebab mak ayah kita, tok nenek kita yang Muslim, maka kita Muslim. Oleh kerana itu bersyukur kepada Allah. Di mana orang Islam ni asalnya apa yang dibuat, tuan-tuan dan perempuan bekerja di syarikat sini, ya, syarikat yang besar ni, betapa besar pahala mengikut kerja masing-masing dan amalan masing-masing yang mengikut syariat. Kalau tak ikut syariat, itu lain cerita. Tetapi selagi kita melakukan amalan itu, maka dia dikategorikan fardu kifayah. Kita buat ni adalah fardu kifayah. Ya, tak kira apa juga, siapa juga, daripada atas sampai ke bawah, daripada raja sampai ke pembasuh pinggan, ke penyuci sampah, semua itu menunaikan tuntutan fardu kifayah. Terlalu besar pahalanya. Ya, besar pahalanya. Ada. Setiap apa yang kita lakukan ada pahala. Hatta maklimah jual nasi lemak pun kategori fardu kifayah. Kerana memenuhi tuntutan syarak, orang Islam nak beli ada tempat. Ya.
Orang Islam nak beli barang ada tempat. Jadi dia pergi beli nasi lemak kat situ. Ya, ini di antara perkara yang kita tak perasan sebenarnya. Sehingga kan kita tanam pokok pun dapat pahala. Kita tak perasan. Kita tahu bahawa pokok itu mengeluarkan oksigen. Ya, memakan carbon dioxide. Jadi ianya menyebabkan oksigen keluar dan memberikan manfaat kepada manusia. Kita tak sedar. Tak apa kita tak sedar. Kerana kita nakkan pahala itu biar banyak tanpa kita sedari. Kalau kita sedari mungkin datang riak ke, ujub ke, dia menyebabkan kita rugi. Baik, jadi di sini Rasulullah mengatakan, setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran 10 kali ganda. Hingga 700. 700 itu apa dia? Sedekah. Ya, sedekah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana diberikan misal seperti sebiji gandum yang ditanam, keluar batang dia, keluar tangkai dia, ada 7 tangkal. Ya, tangkai. Setiap satu tangkai ada 100 biji. Itulah nilaian sedekah yang kita tak tahu. Tak apa biar kita tak tahu, tapi kita beramal. Yang mana kalau kita sedekah RM1, dalam konsep matematik agama kita, RM10 tolak RM1, dia jadi RM700. RM701. Ya, nilaian dia. Ya, itu matematik pada agama, pada orang yang bersedekah. Oleh kerana itu kita menyaksikan orang yang bersedekah, orang yang berzakat takkan rugi. Ya, walaupun syaitan membisikkan di waktu nak bagi zakat tu kan, dia bagi zakat, siapa yang pernah bagi zakat, dia tahulah perasaan tu akan datang. Banyaknya aku nak bagi zakat. Ya, tetapi tuan-tuan dan perempuan, waktu dia bagi zakat tu, syaitan membisikkan, ya, menjanjikan kerugian kepada kita. Tetapi bila sampai tahun depannya pula, zakat yang kita nak bagi sama juga. Tak ada rugi, tak ada kurang. Walaupun 10,000 tahun ni kita bagi, tahun depan 10,000 juga. Ya, subhanallah. Yang menjadi berkat, bahkan lebih lagi. Kita lihat keberkatan berlaku kepada keuangan kita, ekonomi kita. Tetapi berbeza dengan orang yang tidak bayar zakat, dia akan berhadapan dengan banyak masalah. Okey, ala kulli hal. Baik. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya puasa aku yang akan membalasnya. Menunjukkan bukan nilaiannya sampai ke 700. Bahkan lebih hanya Allah yang mengetahui. Banyak mana wallahu a'lam. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, bila seseorang itu berpuasa, tak ada siapa pun yang tahu dia tu berpuasa. Itu yang Allah mengatakan dalam hadis ini, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya dan minuman kerana-Ku. Bukan kerana orang. Kita tengok muka toya je kan. Ya, orang ni puasa, ya, tapi tak tahu hakikatnya. Ya, pasal kami waktu saya dengan pelajar pergi mandi sungai kan, mandi sungai di Gombak tu, tengok budak-budak muda datang. Kesian depa, tengok muka letih je kan. Depa melepak datang naik motor melepak. Ini puasa teruk ni kan. Tak lama kemudian pergi tengok merokok kan. Oleh kerana tu tak ada siapa yang tahu orang tu puasa ke tidak. Melainkan bila dia menonjolkan ataupun dia menyembunyikan, hanya Allah yang mengetahui. Sifat orang yang berpuasa ini di antara sifat yang terbaik di sisi Allah yang disebutkan ihsan. Walaupun orang ni, ya, yang bersifat ihsan ni, walaupun makanan berada di depan, dia duduk dalam bilik seorang-seorang, dia takkan makan. Dia takut kepada Allah. Kalau dia selam sungai sekalipun, dia takkan minum air sungai. Orang bukan tahu, tapi Allah tahu. Dia duduk bawah tudung saji pun dia tak akan makan barang bawah tudung saji itu. Nak menceritakan betapa pahala tu Allah nak bagi, hanya Allah yang mengetahui. Okey. Jadi, kemudian bagi orang yang berpuasa itu pula 2 kegembiraan, iaitu ketika dia berbuka. Yang kedua, dia bergembira dengan berbuka puasa, dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan itu yang kita bercita-cita, biar di waktu kita bertemu dengan Tuhan kita dalam keadaan kita gembira. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah berbanding bau kasturi. Okey, di sini noktah yang perlu kita faham elok-elok dan perlu diambil bahasa Arab sebagai kefahaman. Oleh kerana itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita baca terjemah tak jelas, kita terus mengambil hukum bahawa, ya, biar kita tak gosok gigi start lepas azan tu sampai ke maghrib. Ya, kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah? Bukan, salah maksudnya itu. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab ni yang disebutkan wa khulufi, khuluf. Ya, khuluf ini adalah
angin yang keluar melalui saluran dalam kerongkong kita yang keluar ke mulut. Gas-gas ya, disebabkan kita puasa, gas-gas tu keluar dan itu yang menyebabkan bau busuk tu datang dari bahagian dalam. Maka itu yang dimaksudkan lebih wangi daripada bau kasturi. Tetapi kita disunahkan untuk menggosokkan gigi kerana Rasulullah boleh katakan tiap-tiap kali waktu solat dia akan bersiwak. Ya, tiap-tiap kali solat dia akan bersiwak, sehingga muncul satu hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah wa inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, nescaya aku akan mengarahkan mereka bersiwak, ya, bersugi pada tiap-tiap kali nak solat ataupun dalam riwayat tiap-tiap kali wudu. Ini mengisyaratkan walaupun bulan puasa dia bersiwak dan bersugi, cuma dia arahkan pada bulan puasa jangan sampai ke dalam sahaja. Tu je. Dan dari sini kita menangkiskan orang yang salah faham supaya tidak menjadi bahan penghinaan oleh orientalis. Orang Islam ni pengotor, ya, tak erti nak gosok gigi, ya. Baik. Hadis rawahu Muslim dan Bukhari. Kemudian yang kelima, malam yang diseru oleh malaikat untuk kebaikan dan pembebasan ahli neraka. Ia akan berlaku pada tiap-tiap malam. Di mana dalam hadis Rasulullah, in kana awwalul lailatin min syahri ramadana sufidat asyayatin, hadis yang panjang. Kemudian dikatakan wa yunadi munadin kulli lailatin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin. Hadis yang panjang yang dimaksudkan ini kita dah baca di atas, kemudian kita tambahkan, maka satu malaikat melaungkan pada tiap-tiap malam, wahai orang yang ingin kebaikan, teruskan atau tambahkan. Wahai orang yang inginkan keburukan atau maksiat, hentikan atau kurangkan. Di sisi Allah ada yang akan dibebaskan dari neraka. Ianya berlaku pada tiap-tiap malam Ramadan. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu, tetapi apa yang paling penting bagaimana iman kita terhadap syurga dan neraka. Kalau iman kita terhadap neraka begitu menakutkan bagi kita, maka kita akan cuba memohon keampunan Allah menyelamatkan kita dari neraka. Kita minta kepada Allah. Dan kalau kita yakin bahawa syurga itu benar-benar wujud, kita akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga yang mana kita merinduinya. Ini semua masalah keimanan. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan perempuan kita supaya melatihkan diri kita ada perasaan bila sebut kalimah Allah tu lain. Ya, bila sebut kalimah agama kita ni lain. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, selama ni kita tak pernah merasa kemanisan beriman kepada Allah. Sedangkan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anfal bahawa sifat-sifat orang yang beriman itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah gemetar dalam diri mereka. Seperti mana surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang yang beriman itu, yakni sempurna imannya, ialah mereka yang disebutkan nama Allah maka gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadi mereka bertambah imannya, dan kepada Tuhan mereka sajalah mereka berserah. Okey, dalam ayat ni jelas bagaimana konsep kita. Ya, bila menyebutkan kalimah Allah, kita sebut bos kita, macam mana bos datang kan, kita rasa gemetar kan. Alamak, kan, kalau kita tak siapkan kerja lagilah berat. Itu kita dengan manusia. Waktu kita disebutkan COVID-19 dulu kan, bagaimana bila disebutkan COVID, semua tak berani nak keluar, semua pakai mask kan, menunjukkan ada isyarat satu perasaan kita terhadap COVID tu. Tetapi kenapa bila kita sebut nama Allah tidak ada gemetar dalam jiwa kita? Kenapa kita sebut nama Tuhan kita tak ada rasa apa-apa? Menunjukkan ada masalah, krisis keimanan kita.
Ya, krisis keimanan kita. Oleh kerana itu kita bila dengar azan kita tak kisah. Sedangkan kalimah Allah itu saja dah menunjukkan kehebatan rububiyah ketuhanan. Sedangkan bila disebutkan kalimah Rabb saja telah menunjukkan ketuhanan yang tidak ada siapa boleh memilikinya. Tuan-tuan dan perempuan kena berlatih. Kerana tuan-tuan dan perempuan sebelum kita mati bertemu dengan Allah, biar kita merasakan kemanisan bila menyebut kalimah Allah tu ada gementar dalam jiwa kita. Baik. Di mana malam itu adalah malam pembebasan bagi tiap-tiap manusia dan saya mengharapkan saya di antaranya orang yang dibebaskan dari neraka. Kemudian yang keenam, terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebutkan 83 tahun 3 bulan lebih kurang. Tak ada siapa yang boleh mengatakan dirinya boleh sampai pada usia begitu melainkan orang tu sekarang ni dah ada ya umur dia macam ni. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, mana ada satu amalan yang boleh kita hasilkan 24 jam full ya selama 83 tahun 3 bulan ini tak henti-henti. Tak ada. Kita solat pun berapa minit kalau usia kita dalam sehari 24 jam ni, cuba kira berapa minit kita solat. Kalaulah tidak disebabkan kerja amalan fardu kifayah yang Allah tunaikan, tak ada pahala kita ni. Tetapi disebabkan alhamdulillah kerja yang kita buat fardu kifayah, di sana ada pahala. Dan solat kita kalau ikutkan satu waktu 5 minit lah, ambil lah. Itu pun kalau jenis slow, steady kan. Tapi kalau jenis cepat tu, satu solat subuh 2 minit. 1 minit, 2 minit. 5, kita ambil lah 5 minit. 5 kali 5, 25 minit satu hari. 24 jam. Bayangkan tuan-tuan, 25 minit saja kemudian ya Allah bagikan aku syurga. Satu benda yang agak ada masalah. Ya. Jadi oleh kerana itu masa kita kena managekan dengan betul, kerana tuan-tuan dan perempuan umur kita ada hadnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan umat aku di antara 60 ke 70 tahun yang meninggal. Namun dia tak menerangkan sebelum itu pun ramai yang meninggal, tetapi kebanyakannya. Siapa yang dah sampai 60 bersiap, kita katakan 60 ni 60 hijrah, bukan 60 Masihi. Tiap-tiap 20 tahun Masihi, maka dia tambah 1 tahun pada hijrah. Ya, kalau 20 tahun umur kita, maka 21 tahun umur dalam tahun hijrah. Kalau 40 tahun umur dalam Masihi, 42 tahun dalam hijrah. Kalau 60 tahun, 63 tahun dalam hijrah. Umur Rasulullah wafat. Kita baru pencen 60 kan. Jadi Rasulullah nak menceritakan kepada kita kebanyakan umat aku di antara 60 ke 70, sedikit sangat yang akan melepasinya. Dan kalau dia melepasinya, sama ada dia dalam keadaan sakit, tak sehat-sehat, dia kata, tapi tak sehat yang betul. Yang kedua, dalam keadaan nyanyuk. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nyanyuk, anak-anak, kalau bukan anak solehah, belum tentu dia boleh menjagakan kita. Kalau bukan anak-anak tu soleh, dia belum tentu dapat memelihara kita seperti mana kita memelihara dia di waktu kecil. Ingat tu. Ya, ianya bukan main-mainan. Kenapa? Ini yang berlaku di depan mata kepala kita. Macam mana orang tinggalkan mak dia begitu saja. Ayah dia di taman-taman sambil meletakkan satu nota. Ya, siapa yang berjumpa orang ni tolonglah bawa rumah orang tua. Ya, subhanallah. Anak waktu maknya sebelum bagi tanah ke main, baik, taat, apa semua. Kemudian dia minta mak agih-agihkan tanah kepada 3 orang. Kami akan jaga mak selepas mak agihkan tanah. Lepas ditukar nama tanah, apa berlaku? Dia bina satu rumah kecil di tanah wakaf, dia biarkan maknya di situ. Na'udzubillah. Ya, inilah perjalanan hidup kita, tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan bagaimana kita boleh dapat amalan dalam seumur hidup kita. Setahun hanya sekali je diminta. Sekali je, ya, dalam 360 tahun 60 hari itu hanya sehari. Kita carilah, mungkin dalam malam Lailatul Qadar tu kita pilihlah. Bukan lama pun. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah bekalan kita di akhirat. Ya, bekalan kita di akhirat. Sedangkan kita memerlukan bekalan kita ini kerana kita tak tahu kedudukan kita. Okey? Jadi ini kelebihan dia, maka Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah dia malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah. Kita akan menyaksikan perjalanan kita di akhirat kelak. Siapa di antara kita, ya? Kita berusaha yang terbaik. Saya mengharapkan kita semua dapat syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, pintu syurga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Di mana dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahada. Maksudnya, daripada Sahl bin Sa'ad daripada Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, akan masuk melaluinya pada hari kiamat kelak hanya orang yang berpuasa. Tidak ada yang masuk melaluinya selain mereka. Dikatakan kepada mereka, mana orang yang berpuasa? Lalu mereka yang puasa itu bangun dan masuk. Apabila mereka telah memasukinya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada siapa pun yang dapat memasukinya lagi. Ya, ini adalah puasa wajib, puasa Ramadan. Kalau dia puasa sunat pun istimewa. Tapi kalau puasa sunat tak puasa wajib, dia takkan dapat. Ya, ini berkaitan dengan puasa wajib. Kemudian yang ke-8, pahala memberi iftar berbuka orang yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berbuka puasa ni pahala kalau kita bagi iftar makan kat dia, pahala dia tu kita boleh dapat tanpa mengurangkan pahalanya. Dan pahala puasa dah kita katakan bahawa hanya Allah yang mengetahui. Rugi sangat-sangat jika kita tak buat walaupun seorang. Di sini saya nak membetulkan konsep iftar, kerana masyarakat kita bila sebut iftar dah terbayang apa dia? Kurma, air, apa lagi kuih-kuih, lepas tu nasi berlauk, nasi ayam, nasi berbagai-bagai. Ya, itu konsep iftar minda kita. Sedangkan Rasulullah SAW bila sebut iftar, kalau kita pernah pergi Mekah waktu bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan umrah, ya, kita akan menyaksikan bukan makanan di luar masjid, di dalam masjid tu macam mana iftar mereka. Kurma, mungkin air zam-zam, kahwa sikit, lepas tu roti dengan yogurt. Itu je. Ya, itulah iftar. Yang menyebabkan kita rugi tak bagi orang makan. Kadang-kadang kita tengok orang jalan tu yang dibagikan kuih, air, kurma kan. Satu. Cantik tu sebenarnya. Kita boleh dapat pahala hanya begitu. Bukan nak banyak pun. Ya. Tetapi sayang bila kita tak tahu kita Allah nak buat iftar banyak duit kan, silap sangat-sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buat walaupun sekali, ya, kerana kita nak masukkan diri kita di antara orang yang terbaik. Di mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesiapa yang memberi iftar berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia memperolehi ganjaran pahala puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengurang pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah kita iftar keluarga kita pun dah cantik dah. Tetapi suggest, kita cadangkan, ya, buat kepada orang lain walaupun sedikit. Kadang-kadang apa salahnya bagi kat masjid tu, okey, kurma nak. Okey, cantik tu. Sebenarnya cantik sangat. Kurma, air yang mana digunakan waktu berbuka. Ya, biarlah orang punya program lah, kita bagi juga. Dia macam siapa yang nak dapat pakaian syurga kan. Kita ada khairat kematian, tapi kadang-kadang khairat kematian lambat. Kita apalah salahnya beli kain kafan untuk jenazah ataupun orang tu, kerana dia berlaku jarang sekali, tetapi fadilatnya terlalu besar. Akan memakaikan pakaian, kita akan memakaikan pakaian di syurga nanti dengan pakaian yang cukup indah, ya. Baik. Menginfak seperti angin yang deras, yang mana perbuatan Rasulullah SAW di waktu bulan Ramadan, sesungguhnya orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan paling menonjol pemurah adalah pada bulan Ramadan. Dia jenis bersedekah. Ya, Rasulullah memang jenis bersedekah terutamanya pada umatnya. Dan kalau misalnya dia pakai cantik kan, orang tak kata, ya Rasulullah cantik baju kamu, aku minat. Dia akan tanggal dan beri kepada sefulan tu. Ya, tu dia sifat Rasulullah. Ya, kita tak mampulah.
Tapi itu sifat Rasulullah. Sampai orang ada yang cuba nak buat betul, kena marah. Kamu dah tahu Rasulullah jenis memberi, kamu nak minta pada dia begitu kan? Tak boleh. Tetapi itu sifat Rasulullah. Bila dia memberi, dia akan bagi tanpa dia tengok dia akan kurang ke tidak. Itu sifat Rasulullah. Sehingga kan seorang badui mengatakan, wahai penduduk, dia sebutkan kabilah dia, masuklah Islam kerana kamu bertemu dengan seorang lelaki yang tidak takut kepada kefakiran. Dia sedekah bukan sedikit. Baik, di antara kelebihan Ramadan, umrah yang dilakukan seperti ganjaran haji. Yakni pahala tu seperti ganjaran haji, bukan haji. Maksudnya bukan kalau aku dah buat umrah bulan Ramadan tak payah buat haji lah. Tak. Haji tetap wajib. Tetapi di sini ganjaran pahalanya. Ini berdalilkan daripada Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda, umrah di bulan Ramadan adalah seperti melakukan haji ataupun berhaji bersamaku. Ya, menunjukkan kelebihan itu. Pasal beruntung orang yang pergi umrah di waktu bulan Ramadan, terutamanya 10 akhir. Dia pack sangat-sangat. Okey, baik. Kemudian yang ke-11, berqiyamul lail. Yang mana berqiyamul lail ini kita mendapat satu pahala yang besar. Dalam seharusnya ada 2 hadis, cuma saya ketengahkan satu hadis. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penyerahan kepada Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ya subhanallah. Ini berkaitan malam Lailatul Qadar. Tetapi hadis yang satu lagi, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bangun bersama imam Qiyamul Lail, ya, Ramadan ni, dan sampai selesai bersama imam, seolah-olah dia berqiyamul lail daripada awal sampai subuh, daripada isyak sampai subuh, malam sepenuhnya. Ya, itu kelebihan dia. Baik. Yang ke-12, keberkatan sahur. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu adalah berkat. Tuan-tuan dan perempuan, berkat adalah satu benda yang tidak boleh dibuat-buat. Berkat mesti ada dalil, kerana ianya satu benda ghaib yang Allah beri mengikut apa yang dia sabdakan. Oleh kerana itu, kalau Rasulullah kata sahur itu ada berkat, ada berkat. Ingat tu. Bila Rasulullah kata makanlah berjemaah itu ada keberkatan, berkat, maka ada berkat. Kerana keberkatan itu turun dari tengah. Dan bila Rasulullah kata bukit, Allah katakan bukit itu berkat, berkat. Berarti jangan ditarak sesuka hati. Ini kaedah berkat. Dia tidak. Jangan kita ambil, pergi salam ustaz, pada ustaz ada berkat. Tak ada, pada ustaz tak ada berkat. Tuan-tuan dan perempuan, tak ada berkat. Ya, ialah kita kata salamlah, tapi bukan mengharapkan berkat. Kerana konsep ini telah disalahfahamkan setengah masyarakat. Ya, pada lepas ustaz tu minum, dia ambil cepat-cepat nak minum kerana ada keberkatan ustaz. Tak ada. Keberkatan pada ustaz tak ada. Ada ilmu lah. Tapi berkat tak ada. Kita sampaikan kerana ia menjadi fitnah. Kerana setengah ustaz mempergunakan kesempatan itu supaya orang memuja dia. Ini punca dia. Ya, pada guru-guru tak ada keberkatan, tetapi kita kena beradab. Tu je. Baik. Beriktikaf. Aisyah berkata adalah Rasulullah SAW beriktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan sehingga wafatnya. Kemudian isteri-isterinya pula beriktikaf. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tahu di antara amalan-amalan yang boleh memiliki Lailatul Qadar adalah malam-malam pada 10 akhir Ramadan itu kita beriktikaf. Kadang-kadang kita baca Quran, duduk di rumah nak tunggu Lailatul Qadar. Kita penat puasa, malam nak bangun, biasanya tertidur. Tengah-tengah tidur itulah baru Lailatul Qadar kita datang. Kadang-kadang kita cuba juga nak duduk kat luar lepak-lepak, pergi kedai mamak teh tarik, ya, nak tunggu Lailatul Qadar. Tiba-tiba tengah bantai teh tarik mamak tu Lailatul Qadar. Bayangkan 1000 bulan dengan teh mamak tu kan. Okey, di sini sebenarnya iktikaf, bila seorang tu berniat iktikaf berada dalam masjid, bila dia niat dan duduk di situ, maka walaupun dia tidur, pahala iktikaf tetap berjalan. Lailatul Qadar datang pun dia mendapat pahala iktikaf. Walaupun waktu tu dia pergi ke toilet, ya, waktu tu dia dalam keadaan beriktikaf, pahala iktikaf tetap dapat.
Ini bezanya iktikaf yang Rasulullah lakukan pada 10 akhir Ramadan. Kalau dia baca Quran, iktikaf dan Quran dapat. Kalau dia sedang berzikir, iktikaf dan zikir dia dapat. Betapa besar. Oleh kerana itu, kita galakkan. Apalah salahnya sekali setahun. Baik, ini di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Ramadan. Namun begitu kita katakan ada lagi. Di sini, okey, sikit lagi. Perkara yang membatalkan pahala puasa kita nak bicara. Ya, selalu kita ingat pahala puasa kita dah hebat. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, ya, perkara yang perlu dan ramai orang terlupa ialah perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasa, batalkan puasa kita tahu dah. Batalkan pahala puasa. Berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar. Dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapatkan apa-apa daripada qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Ya, maksudnya dia berqiyamul lail tak ada apa-apa nilainya. Ya, berpuasa pun tak ada harga di sisi Allah. Maka kena berhati-hati. Okey, kita lihat lagi. Man lam yada' qawla zura wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji atau perkataan dusta serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggal makan dan minumnya. Mengisyaratkan kalau kita berpuasa tapi mulut kita celupa, mulut kita tak jaga elok-elok, ya, boleh membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal tapi pahala dia. Na'udzubillah, kita beramal nakkan pahala tu. Ya, tiba-tiba kita bekerja nakkan duit, tiba orang tak bagi duit. Na'udzubillah. Itu tak apa. Tak bagi duit, kita akan cari tempat lain. Tetapi sekarang kita dah kumpul, kita ingat kita boleh dapat pahala, tiba-tiba kita kena scam. Kita tahu berapa ramai yang kena scam dalam bank, habis duit dia. Ini dia kita nak cerita. Baik, kita lihat. Dalam hadis ini, hadis yang agak panjang, apabila Rasulullah mengatakan at-tadru mal muflis, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maka para sahabat menjawab, menurut kami orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak memiliki wang dan harta kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku yang muflis adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan solatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu amalan yang setinggi solat, ya. Yang kedua, datang dengan puasanya, datang dengan zakatnya. Rukun Islam 3 perkara didatangkan kepadanya dengan harapan amalan ini adalah amalan yang terlalu besar, ya. Lalu dikatakan di sini apa dia? Tetapi ia selalu mencaci maki, dia selalu menuduh orang itu dan makan harta orang ini serta membunuh, menyakiti orang lain. Tuan-tuan dan perempuan, mengumpat, mengata, apa-apa juga itu adalah masalah yang besar bagi kita. Sekarang dengan teknologi ini, apa yang kita tak pernah umpat, kita tak pernah forward benda-benda yang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Ini yang akan membatalkan pahala puasa kita, ya. Okey, apa yang diceritakan di sini? Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang yang pernah dia sakiti. Setiap orang yang pernah kita umpati, kita ambil pahala kita bagi kat dia. Kemudian, sementara tuntutan mereka masih banyak lagi, bila pahala dah habis, maka kita nak bagi apa? Tak ada. Maka dosa orang tu kita ambil. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan apabila beban itu diberikan kepada orang tersebut, kemudian hingga akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peliharalah diri kita, peliharalah amalan kita supaya tidak terbatal. Bukan amalan yang banyak itu menjadi ukuran, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tetapi bagaimana kita menjaga amalan kita agar tidak terbatal. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat walaupun sedikit, dan kita cuba beramal dan peliharalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.